School Leadership Community Channel. Untuk slot seterusnya, submodul 2.2 interpretasi data pemacu transformasi, dan dalam submodul 2.2 ini ada submodul 2.2.1 sehingga 2.2.6. 2.2.1 pengenalan kepada interpretasi data pemacu transformasi. 2.2.2 rancangan pemajuan sekolah RPS versus Plan Intervensi Transformasi Sekolah PINTAS. 2.2.3 kitaran data. 2.2.4 aplikasi data. 2.2.5 One Page Project Manager OPPM, dan 2.2.6 Plan Intervensi Transformasi Sekolah PINTAS. Jadi untuk submodul 2.2 ini akan disampaikan oleh Puan Rohaida binti Abu Khairi, SI Partners PPD Kota Tinggi, yang akan menyampaikan submodul 2.2.1 sehingga 2.2.3. Jadi untuk meneruskan slot, dijemput Puan Rohaida binti Abu Khairi, SI Partners PPD Kota Tinggi. Majlis dengan sukacitanya menjemput Puan Rohaida. Silakan Puan. Terima kasih kepada Puan Ain binti Izhar, SI Partners PPD Pasir Gudang selaku moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan elit TS25, rakan-rakan SI Partners, pengetua-pengetua, guru besar, rakan-rakan SLT serta guru-guru yang saya kasihi sekalian. Saya, Rohaida binti Abu Khairi, SI Partners PPD Kota Tinggi, akan meneruskan untuk tajuk hari ini iaitu modul 2, menerajui kepimpinan. Saya akan terus kaitkan dengan submodul 2.2.1 iaitu interpretasi data pemacu transformasi. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengikuti modul ini melalui e-latihan, maka beberapa etika perlu dipatuhi, iaitu tuan-tuan mesti mengikuti bahan khusus sepenuhnya. Yang kedua, perlu memastikan bahawa objektif terhadap matlamat tercapai. Seterusnya, tuan-tuan perlu mendengar arahan dengan aktif serta mengikuti penerangan dengan bermakna dan melaksanakan semua aktiviti yang disediakan. Seterusnya, untuk kandungan submodul 2.2, ianya mengambil masa lebih kurang 12 jam. Modul ini telah dibina oleh Dr. Tarzimah binti Tambici bersama rakan-rakannya. Untuk tajuk interpretasi data pemacu transformasi sebenarnya bertujuan untuk memantapkan penggunaan data secara bermakna bagi pembangunan sekolah TS25 berasaskan matlamat yang ditetapkan. Melalui tajuk ini, diharapkan para peserta dapat yang pertama mengenal pasti data maklumat yang relevan dengan kerangka transformasi sekolah yang ditetapkan. Kedua, dapat mengumpul data dan maklum balas melalui pelbagai kaedah. Ketiga, dapat menganalisis dan menginterpretasi data secara bermakna bagi menentukan bidang fokus tindakan.
Seterusnya, yang keempat, dapat merancang penambahbaikan sekolah dengan menyediakan pintas dan OPPM, dan yang terakhir, peserta dapat menggunakan pintas dan OPPM dalam memantau perkembangan tindakan dan menilai status pembangunan sekolah. Bagi tajuk ini juga, diharapkan peserta dapat memahami atau berfikiran secara reflektif, konseptual dan analitik. Selain itu, peserta juga dapat membuat perkaitan dan penilaian berbagai data untuk menentukan bidang fokus sekolah. Pengumpulan dan penganalisian data secara berkesan serta dapat mensintesis maklumat yang memberi makna untuk menghasilkan tindakan rasional. Dan peserta juga dapat mempraktis pemantauan dan pentaksiran dalam melaksanakan pintas. Melalui submodul ini juga, diharapkan peserta dapat membuat nilai titik mula sekolah atau TOV, ekspektasi dan fokus penambahbaikan, dan seterusnya berupaya menghasilkan pintas sekolah. Seterusnya, dalam kandungan submodul ini juga, secara dalam tarian modul interpretasi data ini dibahagikan kepada 6 bahagian berasaskan kepada 4 aktiviti. Tajuk yang pertama untuk 2.2.1 iaitu pengenalan data dalam transformasi sekolah. Tajuk kedua untuk 2.2.2 berkaitan dengan kitaran data. Tajuk yang ketiga bagi 2.2.3 berkaitan dengan plan strategik dan pintas. Tajuk yang keempat untuk 2.2.4 berkaitan dengan aplikasi data dalam penyediaan pintas. Kemudian tajuk yang kelima iaitu bagi 2.2.5 berkaitan penggunaan pintas dan OPPM. Dan tajuk yang keenam berkaitan dengan penilaian status kemajuan intervensi TS25. Selain itu, terdapat juga aktiviti dalam toolkit dalam tajuk 2.2.7 iaitu berkaitan dengan simulasi learning walk dan praktis kitaran data. Selain itu, ada juga toolkit kedua dalam tajuk 2.2.8 berkaitan dengan simulasi kajian kes dan tugasan pintas. Dan bagi tajuk 2.2.9 adalah toolkit ketiga iaitu berkaitan dengan kuis keseluruhan dan refleksi. Dan tajuk akhir bagi 2.2.10 berkaitan dengan FAQ dan bahan nota. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dikatakan data sebagai transformasi sekolah? Menurut Killian dan Bellamy, memahami dan menggunakan data mengenai prestasi sekolah dan murid adalah asas untuk meningkatkan sekolah. Tanpa menganalisis dan membincangkan data, sekolah tidak mungkin dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah atau mengetahui bagaimana mereka itu maju atau fokus ke arah pencapaian. Jadi, di sini jelas data adalah penting dalam memacu perubahan sekolah. Menurut School of Education Online 2016, memanfaatkan kekuatan data dan memupuk kefahaman yang mendalam mengenai situasi yang kompleks yang dihadapi oleh ramai pelajar akan membuktikan bahawa pentingnya dalam membantu pendidik mengembangkan penyelesaian yang setara dengan persaingan bagi murid-murid yang berada di luar fokus.
Ini antara peranan yang sangat penting kenapa bagi sesebuah sekolah data adalah penggerak untuk kita selesaikan masalah di sekolah. Mengapa data itu penting? Seperti yang kita sedia maklum, data adalah merupakan asas kepada penambahbaikan sekolah. Yang kedua, data juga sebagai sumber untuk memahami isu. Yang ketiga, data sebagai sumber mengenal pasti dan mendapatkan penyelesaian. Yang keempat, data sebagai pemaju kemajuan usaha atau perubahan penyelesaian. Dan yang terakhir, kenapa data itu penting? Kerana data sebagai petunjuk kepada accountability system dan pelaburan masyarakat dalam pendidikan terhadap pelanggan atau pencapaian murid. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 4 jenis data yang digunakan bagi memacu penambahbaikan sesebuah sekolah atau organisasi. Iaitu yang pertama dinamakan sebagai data input yang menampakkan kapasiti sekolah. Yang kedua adalah data proses yang menampakkan bagaimana proses itu berlaku. Yang ketiga, data output atau outcome yang menampakkan hasil usaha tersebut. Dan yang keempat, data kepuasan hati yang menampakkan penerimaan pelanggan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ringkasnya, dalam penambahbaikan, ia adalah proses yang berkitar, yang sentiasa berbalik dan berputar. Ini dapat dilihat melalui rajah yang disediakan di mana dari kapasiti yang disediakan maka akan berlaku proses dan melalui proses produk akan dihasilkan dan produk ini akan menghasilkan keberhasilan atau outcome. Namun, dalam usaha penambahbaikan, maklum balas adalah penting bagi mencerminkan kepada kita makna penambahbaikan yang telah dilaksanakan kepada pelanggan. Justru bila kita mendapat proses, kita perlu melihat bagaimana kapasiti yang diguna pakai. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mendapat produk, perlu dilihat prosesnya termasuklah keberhasilannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kitaran ini sentiasa berputar. Maknanya kita akan sentiasa kembali sama ada kita telah mencapai keberhasilan atau sebaliknya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah mendongkong naratif baharu amalan pendidikan dalam mentransformasikan sekolah ke arah kecemerlangan dan pembangunan kapasiti yang lebih mantap dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna untuk dimanfaatkan oleh murid dengan berfokus kepada guru dan juga kepimpinan serta cara pengajaran dan pembelajaran. Maka diharap memberi makna yang kepada kita yang menerajui kepimpinan. Jadi, berdasarkan rajah tersebut, kepimpinan amat penting dalam menggerakkan guru dan akhirnya akan membawa kepada pedagogi yang berkesan seperti yang dikatakan oleh UNESCO International Institute of Educational Planning 2020, iaitu data dapat digunakan untuk membuat sistem bertanggungjawab atas asas penggunaan sumber dengan menunjukkan sama ada peningkatan pelaburan dalam pendidikan telah menghasilkan pencapaian yang dapat diukur melalui pencapaian murid. Okey, jadi
Jelaslah di sini dapat kita katakan bahawa data amat penting dalam menggerakkan sekolah. Tanpa data, sekolah sukar untuk bergerak dan sukar untuk berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja untuk tajuk submodul 2.2.1. Selepas ini, kita akan ke tajuk seterusnya bagi submodul 2.2.2 berkaitan dengan plan strategik versus pintas. Bertemu kita kembali dalam modul 2, menerajui kepimpinan. Dalam penerangan saya pada kali ini, saya akan mengupas tentang submodul 2.2.2 iaitu berkaitan plan strategik versus pintas. Seperti modul-modul yang lepas, dalam submodul ini juga, tuan-tuan dan puan-puan perlu mematuhi etika latihan dalam talian iaitu tuan-tuan dan puan-puan perlu mengikuti bahan khusus sepenuhnya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan perlu memastikan bahawa objektif terhadap matlamat dicapai. Yang ketiga, perlu memastikan dengan mendengar arahan dengan aktif. Yang keempat, perlu mengikuti penerangan dengan bermakna. Dan yang terakhir, melaksanakan semua aktiviti yang disediakan. Bagi tajuk submodul 2.2.2, plan strategik versus pintas, diharapkan peserta dapat membezakan plan strategik dan plan intervensi sekolah. Di samping itu juga, peserta dapat mengenal pasti bidang keberhasilan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita memperkatakan berkaitan dengan plan strategik versus pintas, biasanya plan strategik terdapat di semua sekolah, tetapi pintas hanya terdapat di sekolah TS25. Dilihat daripada proses penyediaan, biasanya apabila kita membina plan strategik di sekolah, berdasarkan misi dan visi, kita perlu melakukan analisis persekitaran terlebih dahulu. Kemudian, membina SWOT analisis dan seterusnya membuat matrik ranking mengikut keutamaan strategi. Semua pemimpin sekolah telah mendapat pendedahan tentang plan strategik. Plan strategik ialah dokumen perancangan yang dirangka hasil daripada proses menilai keadaan semasa bagi menentukan strategi untuk mencapai misi dan visi organisasi. Ia merupakan hasil perancangan tingkat pengurusan tertinggi, tempoh jangka masa panjang dan menyeluruh. Kebiasaannya, ia berlaku antara 3 hingga 5 tahun. Plan taktikal merupakan program atau aktiviti bagi memastikan plan strategik dilaksanakan. Ia disediakan dengan menentukan keutamaan dan mengambil kira sumber dalaman dan luaran yang sedia ada. Ia merupakan perancangan pengurusan peringkat pertengahan dalam sesebuah organisasi berjangka pendek dan dalam skop yang lebih khusus. Plan ini perlu mengambil kira matlamat dan strategi yang telah dinyatakan dalam plan strategi. Mari kita bersama-sama mengimbas kembali proses pembinaan plan strategi. Yang pertama, kita mempunyai misi dan visi yang dikongsi bersama dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita juga tertakluk kepada mandat-mandat untuk dijayakan. Ini adalah amanat yang perlu kita capai kerana mandat, misi dan visi ini adalah selari yang akhirnya adalah menjadi kemenjadian murid melalui pelbagai pendekatan dan kaedah. Yang kedua,
Bagi mencapai kemenjadian murid, maka setiap organisasi perlu melihat dalam konteks masing-masing. Oleh itu, dalam membina pelan strategik, perkara utama yang perlu dilaksanakan adalah yang pertama, membuat analisis persekitaran bagi mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan cabaran. Kita dapat kenal pasti isu-isu dalam organisasi apabila kita melaksanakan keempat-empat perkara ini. Setelah memahami organisasi masing-masing, maka kita perlu yang pertama menjana strategi menggunakan tometrik. Penjanaan strategi yang banyak tidak dapat dilaksanakan kesemuanya. Maka pihak organisasi ataupun sekolah perlu memilih beberapa strategi yang dapat dilaksanakan dan dapat mengatasi isu yang ada dalam organisasi masing-masing. Dan terdapat banyak tools ataupun alat yang boleh digunakan bagi menjana strategi dan memilih strategi, namun yang biasa digunakan adalah seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Strategi ini adalah luas dan dalam jangka masa yang panjang. Maka perlu diperincikan sepanjang tempoh 3 hingga 5 tahun dalam pelan taktikal yang merupakan program atau aktiviti bagi memastikan pelan strategik dilaksanakan. Pelan taktikal ini dirancang untuk tempoh setahun, terdiri daripada program-program yang meliputi pelbagai sudut, iaitu pemantapan akademik, dari segi pemantapan kokurikulumnya, dari segi pembangunan sahsiahnya, pembangunan staf dan yang lain-lain. Seterusnya, perincian program dirancang, ditulis dalam pelan operasi sebagai panduan pelaksanaan setiap program. Di sini berlaku proses cascading dari mandat, misi sehinggalah ke operasi. Bagaimana kita nak menentukan bidang keberhasilan PITAS? Jika guru berkualiti dijadikan sebagai bidang keberhasilan, ia memberi implikasi kepada persekitaran pembelajaran dan pengajaran bermakna bagi mencapai sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Jadi, untuk pintas, setiap sekolah perlu membuat pilihan yang tepat dan mengikut data-data yang sesuai yang telah dibincangkan di peringkat awal tadi. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Malaysia dalam naratif baharu maupun bersama melangkah lebih jauh menitik beratkan dua perkara utama, iaitu sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Ini selari dengan matlamat TS25, iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti disokong oleh pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan komuniti dan persekitaran pembelajaran bermakna. Jadi, ini bermakna sekolah TS25 mampu membawa perubahan atau penambahbaikan dengan menjadikan 4 bidang keberhasilan ini sebagai keberhasilannya. Apabila kita bercakap tentang bidang keberhasilan TS25, terdapat 4 bidang keberhasilan, iaitu
Yang pertama, pemimpin berkesan. Yang kedua, guru berkualiti. Yang ketiga, sokongan PIBG dan komuniti. Dan yang keempat, persekitaran pembelajaran bermakna. Persoalannya, adakah 4 bidang keberhasilan TS25 ini bertepatan dengan SKKSM iaitu Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia? Kalau kita lihat dalam SKKSM, ia mempunyai 9 kompetensi iaitu yang pertama, pengurusan dan kepimpinan organisasi. Yang kedua, pengurusan kurikulum. Yang ketiga, pengurusan co-kurikulum. Yang keempat, pengurusan hal ehwal murid. Yang kelima, pengurusan keuangan. Yang keenam, pengurusan pentadbiran pejabat. Yang ketujuh, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal. Yang ke-8, pengurusan sumber manusia. Dan yang ke-9, pengurusan perhubungan luar. Adakah 9 perkara SKKSM ini termasuk dalam bidang keberhasilan TS25? Untuk memastikan bahawa tidak berlaku percanggahan dalam kita melaksanakan 4 bidang keberhasilan TS25, maka kita dapat melihat daripada rajah pemetaan SKKSM kepada bidang keberhasilan TS25. Berkait atau tidak 9 perkara SKKSM dengan 4 bidang keberhasilan TS25. Okey, mari kita lihat sama-sama. Kalau kita lihat KRA 1, iaitu pemimpin berkesan, maka kalau kita rujuk SKKSM, antara yang terkandung dalam KRA 1 ini ialah yang pertama, pengurusan organisasi. Yang kedua, pengurusan kurikulum. Yang ketiga, pengurusan hal ehwal murid. Yang keempat, pengurusan co-kurikulum. Yang kelima, pengurusan keuangan. Dalam KRA 2 pula, guru berkualiti, antara yang selaras dengan SKKSM ialah yang pertama, pengurusan organisasi. Yang kedua, pengurusan sumber manusia. Yang ketiga, pengurusan kurikulum. Yang keempat, pengurusan hal ehwal murid. Yang kelima, pengurusan co-kurikulum. Dan yang keenam, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal. Sementara dalam KRA 3, persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna, antara yang selaras dengan SKKSM ialah yang pertama, pengurusan kurikulum. Yang kedua, pengurusan hal ehwal murid. Yang ketiga, pengurusan co-kurikulum. Yang keempat, pengurusan sumber manusia. Dan yang kelima, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal. Sementara dilihat dalam KRA 4, sokongan PIBG dan komuniti, antara yang selaras dengan SKKSM ialah yang pertama, pengurusan perhubungan luar. Yang kedua, pengurusan organisasi. Yang ketiga, pengurusan keuangan. Dan yang keempat, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal. Daripada pemetaan ini, jelas bahawa 9 kompetensi SKKSM itu semuanya termasuk dalam 4 bidang keberhasilan
TS25. TS25 melihat daripada skop yang lebih luas yang menggabungkan beberapa bidang dalam SKKSM. Contohnya, persekitaran pembelajaran bermakna memerlukan penguasaan dalam bidang pengurusan kurikulum, pengurusan HEM, pengurusan co-kurikulum, pengurusan sumber manusia iaitu guru, pengurusan persekitaran yang kondusif, pembelajaran, kemudahan fizikal dilihat dari segi info dan infrastrukturnya yang menyokong PDP. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya berdasarkan slide yang dipaparkan, apa yang kita lihat adalah berkaitan dengan data SWOT. Data SWOT ini akan menjadi rujukan dalam membuat analisis berkaitan TS25. Pembinaan SWOT adalah berdasarkan 4 elemen iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran. Contohnya di sini, data SWOT yang dibekalkan kepada kita boleh lihat satu persatu. Contohnya, berdasarkan kepada kekuatan. Apa yang ada dalam kekuatan berdasarkan kepada data SWOT tersebut. Okey? Jadi, yang ada dalam kekuatan itu, yang pertama adalah adanya pemimpin sekolah daripada peserta NPKL. Yang kedua, berdasarkan data itu, dalam kekuatannya iaitu adanya di sekolah 2 orang guru cemerlang. Yang ketiga, setiap tahun pencapaian peperiksaan meningkat. Dan contoh diberikan di sini adalah peperiksaan UPSR walaupun peperiksaan itu sudah tidak ada sekarang. Okey, yang keempat, semua PK membuat pemantauan berterusan dalam PDP. Yang kelima, datanya iaitu 70% guru komited. Yang keenam, 35% guru cemerlang standard 4 SKPMG 2. Yang ketujuh, sekolah mempunyai kelengkapan ICT yang baik. Yang ke-8, sekolah menjalankan pelbagai program PLC dan LDP. Maknanya di sini, kita kena kenal pasti berdasarkan SWOT apakah kekuatan yang ada di sekolah kita. Di samping kekuatan, kita juga perlu melihat kelemahan. Contohnya, berdasarkan kepada data yang ada. Okey, yang pertama, 30% murid lemah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains. Yang kedua, lebih 50% guru amal pengajaran berfokus guru. Okey, sepatutnya kita kena amalkan pengajaran berfokus kepada murid. Jadi bila ada 50% guru, maknanya ini merupakan satu kelemahan di sekolah. Okey, yang ketiga, 65% guru tidak praktik hebat dalam kelas. Yang keempat, hanya 10% guru mencapai tahap memuaskan pencerapan. Okey, yang kelima, 10% murid tidak hadir ke sekolah. Sedangkan berdasarkan KPI yang ditetapkan oleh KPM iaitu kehadiran 95% ke atas. Okey, yang keenam, guru bukan option mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains. Yang ketujuh, 60% guru dalam zon selesa dan seterusnya. Apakah kelemahan-kelemahan seterusnya yang kita dapati di sekolah? Okay. Selain daripada kelemahan, kita juga mesti melihat kepada peluang yang ada di sekolah. Okay. Berdasarkan data itu, contohnya peluang yang ada di sekolah tersebut adalah yang pertama, ibu bapa menyokong segala aktiviti di sekolah. Ini yang kedua, SIP dan
SISC Plus membantu meningkatkan prestasi sekolah. Yang ketiga, komuniti setempat membantu pihak sekolah seperti polis, bomba dan masjid berhampiran. Yang seterusnya, sekolah menjadi anak angkat kepada bank-bank di cawangan yang berhampiran. Okay? Bila kita mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang, maka dalam SWOT itu juga perlu dimasukkan cabaran. Contohnya, yang pertama, 70% ibu bapa dalam golongan berpendapatan sederhana. Yang kedua, terdapat pasaraya yang banyak hiburan berdekatan sekolah dan yang lain-lainlah yang ada di kawasan persekitaran sekolah kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya merujuk kepada paparan. Apa yang perlu saya lakukan sebagai sekolah TS25? Saya itu merujuk kepada siapa dalam konteks ini? Saya yang dimaksudkan adalah pemimpin sekolah yang terdiri daripada pengetua, guru besar dan juga SLT. Jadi, apa yang perlu sekolah lakukan sebagai sekolah TS25? Okey, langkah pertama, saya perlu ataupun sekolah ataupun pengetua, guru besar, SLT perlu mengadakan perbincangan dengan ahli think tank sekolah. Siapa ahli think tank sekolah kita? Ahli think tank mungkin boleh terdiri daripada SLT, MLT, ketua panitia, guru cemerlang, guru senior atau siapa sahaja yang difikirkan perlu oleh sekolah. Okey. Langkah seterusnya, langkah yang kedua, apa yang perlu sekolah lakukan sebagai sekolah TS25? Iaitu yang kedua, meneliti masalah sebenar sekolah berdasarkan plan strategik yang telah dirancang sebelum ini. Okey. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga, mengkaji apakah punca sebenar atau punca yang menyumbang kepada tidak capai target ataupun tidak capai KPI sekolah. Okey, contohnya, target pencapaian UPSR, walaupun peperiksaan ini telah dimasukkan, tapi ini sebagai contoh. Okay? Target pencapaian UPSR tidak capai atau sentiasa berlaku turun naik. Sekolah telah membuat pelbagai program untuk murid-murid seperti latih tubi, klinik subjek, motivasi, kem peperiksaan dan lain-lain. Jadi, dikaji kelemahan ini berdasarkan data output, data pencapaian murid. Kita kena kaji data outputnya, kenapa masih berlaku UPSR atau peperiksaan itu tidak capai KPI. Okey, melihat lebih mendalam sumbangan kepada pencapaian murid adalah proses. Maka perlu dilihat data berkaitan pengajaran dan pembelajarannya berdasarkan kepada SKPMG 2 standard 4 dalam pencerapan. Juga pemantauan dan pembangunan profesional yang berkaitan dengan pengurusan. Jadi kita kena kaji semua itu. Apabila melihat proses, pasti kita akan juga melihat kepada faktor gurunya, faktor kemudahan fiziknya dan lain-lain yang berkaitan dengan PDP yang melibatkan data input. Proses ini boleh dibincangkan menggunakan tools ataupun alat SWOT atau mana-mana alat yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. Seterusnya, kita melihat bagaimana untuk kita mensintesis data SWOT supaya menjadi data bermakna sebagai data yang terkumpul. Jadi kalau kita imbas semula berdasarkan data yang dipaparkan,
Setiap tahun pencapaian UPSR meningkat. Okay. Ini merupakan kekuatan sekolah. Okay. 30% murid belum mencapai tahap minima. Ini dalam SWOT adalah kelemahan. Okay. 30% murid lemah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains. Dalam SWOT kita merujuk dalam kelemahan. Okey, guru bukan option mata pelajaran BI dan sains. Ini juga merupakan kelemahan sekolah. Okey, seterusnya kita lihat data subjek. Subjek kritikal murid ialah penulisan BI atau bahasa Inggeris. TOV-nya kurang daripada 4.13. Ya, TOV-nya adalah 4.13. Matematik TOV-nya adalah 3.69. Sains TOV-nya adalah 3.71. Okey, kemudian peratus lulus semakin bertambah iaitu 67% kepada 85%. JPS semakin baik daripada 2.39 kepada 2.13. Jadi, berdasarkan data-data ini, kita buat refleksi berkaitan data tersebut untuk difikirkan. Cukup ke data ni? Perlu kita lihat secara detail pencapaian naiknya berapa, adakah melibatkan semua subjek, perlu semak data subjek secara terperinci, apakah pencapaian minimal setiap subjek. Seterusnya, kita melihat kepada perkara utama dalam proses menganalisis data adalah melihat perkara ini secara mendalam, iaitu menggunakan pemikiran yang analitikal dan kritikal. Jadi kita buat perbincangan. Setiap ahli buat perbincangan dan keluarkan banyak persoalan di situ. Okey? Jadi mungkin persoalan-persoalan yang boleh kita keluarkan. Mengapa perkara ini berlaku? Okay. Mengapa apakah perkara yang mempengaruhi situasi ini? Adakah data lain yang perlu kita ambil ataupun jejaki? Perlukah kita mendapat maklumat tambahan? Jadi persoalan-persoalan ini perlu kita brainstormingkan melalui tools 5W1H mungkin. Atau mungkin tools lain yang sesuai. Seterusnya, bagaimana kita mensintesis data SWOT supaya menjadi data bermakna sebagai data terkumpul? Bagaimana kaitan data ini? Okey. Yang pertama, semua fikir membuat pemantauan berterusan dalam PDP. Okey. Yang keduanya, 70% guru komited. Yang ketiga, 35% guru cemerlang standard 4 SKPMG 2. Okey, yang seterusnya, sekolah menjalankan pelbagai program PLC dan LEP. Okey, ya, kemudian seterusnya lagi. Lebih 50% guru amal pengajaran berfokuskan guru. Kemudian 65% guru tidak praktik hebat dalam kelas. 10% guru mencapai tahap memuaskan pencerapan. 10% guru tidak hadir ke sekolah. Guru bukan option mata pelajaran bahasa Inggeris dan sains. Dan juga 60% guru dalam zon selesa. Kalau kita lihat di sebelah dalam slide itu, daripada sini, dapatan learning work. Okay, kita lihat kepada dapatan learning work. Okay, daripada dapatan learning work, PDP berkesan 40% daripada kelas mencapai tahap 3 bagi penyampaian dan penggunaan bahan. Okay, maknanya PDP berkesan tu 40%. Okay, mencapai tahap 3 dari segi penyampaian dan penggunaan bahan. Okey, kemudian daripada learning work itu juga kita dapati 60% kelas mencapai tahap 3 bagi penglibatan murid. Okey. Dapatan learning work juga kita dapati 60% kelas mempamerkan murid terkawal pada tahap 3.
dan 40% kelas mencapai komunikasi guru pada tahap 3. Okey, jadi itu dapatan yang didapati daripada data learning walk. Kemudian kita tengok pula dari segi penandaan tugasan murid. Apa dapatan kita? Okey. Jadi dari dalam slide ini data yang dipaparkan adalah dapatan dari segi penandaan tugasan murid iaitu 25% guru mencapai sekurang-kurangnya tahap 3 dalam penandaan tugasan murid. Kemudian yang seterusnya, dapatan seterusnya, elemen penandaan tugasan yang kritikal ialah kepelbagaian tugasan dan pembetulan murid. Okey, seterusnya, penandaan tugasan murid adalah kritikal bagi subjek sains dan juga bahasa Melayu dan matematik, di mana ketiga-tiga subjek ini belum capai tahap 3. Seterusnya, jika perlu kita kumpulkan data tambahan, maka perlu fikirkan kaedah mendapatkan data. Okey, apa yang perlu kita fikirkan di situ? Iaitu daripada mana data itu dikumpul. Dan siapa yang boleh bantu sekolah, bantu kita untuk mendapatkan data. Setelah mendapat isu kritikal yang memerlukan penambahbaikan yang berasas, maka apa yang perlu kita buat? Iaitu kita melihat kepada kesan Pareto. Okey, memberi kesan pada Pareto. Apa itu Pareto? Okey. Pareto ni adalah satu prinsip yang diasaskan oleh Wilfredo Pareto, iaitu seorang tokoh ekonomi Itali pada tahun 1906. Jadi, beliau menggunakan prinsip 80-20, iaitu 20% aktiviti akan dapat menghasilkan 80% kejayaan ataupun hasil. Okey? Kemudian, bila kita dah lihat itu, perlu juga dilihat kepada mempunyai domino effect. Okey? Apa itu domino? Okey, domino bermakna kalau kita buat keputusan yang positif, maka akhirnya kita akan mendapat hasil yang positif juga. Okey? Yang ketiga, yang seterusnya, apa langkah yang seterusnya iaitu memberi quick winning. Iaitu output dapat dilihat dalam tempoh yang pendek. Jadi maksud quick winning ni adalah kejayaan yang segera. Okey. Jadi isu ini mungkin telah dikenal pasti semasa menyediakan pelan strategik atau program atau aktiviti dalam plan taktikal yang kita lihat ianya kurang berkesan. Okey? Jadi seterusnya kita lihat pula kepada pintas ataupun pelan intervensi sekolah. Ini adalah strategi yang dikenal pasti yang dapat membantu penambahbaikan kepada sekolah dalam tempoh ataupun jangka masa yang pendek. Okey. Bagi memastikan program atau aktiviti dilaksanakan dan memberi kesan kepada organisasi, maka pemantauan dan penilaian perlu dilaksanakan. Okey? Jadi, seterusnya kita lihat pintas. Sepintas lalu berkaitan dengan pintas. Saya hanya akan bercerita berkaitan dengan pintas ini sepintas lalu saja sebab selepas ini pintas akan diterangkan dengan lebih mendalam oleh rakan-rakan yang lain. Okey, jadi kalau kita lihat dekat situ berdasarkan kepada slide, pintas mempunyai 13 lajur. Lajur pertama hingga 5 berfokus kepada intervensi. Lajur ke-6 hingga 9 berfokus kepada perancangan. Lajur 10 hingga 11 berfokus kepada pemantauan. Lajur 12 hingga 13 berfokus kepada penilaian. Seterusnya, kita lihat kepada fasa, di mana dalam pintas mempunyai 3 fasa.
Fasa yang pertama daripada lajur 1 hingga 9 iaitu menggunakan data untuk membuat intervensi. Fasa yang kedua daripada lajur 6 hingga 11 ini adalah di peringkat pelaksanaan ataupun tindakan. Fasa yang ketiga daripada lajur 10 hingga 13 iaitu ini adalah di peringkat menilai status intervensi yang telah kita laksanakan. Seterusnya kita melihat yang pertama, tool pintas. Apa itu tool pintas? Iaitu sebagai panduan kepada pihak sekolah menyediakan program dan sebagainya, dan ia disediakan dalam satu muka surat sahaja berdasarkan kepada 13 lajur tadi. Okey. Dan pintas ini dia membantu dalam proses keseluruhan penambahbaikan. Okey, penambahbaikan program-program yang dibuat di sekolah. Okey. Kemudian yang kedua, dalam merancang. Merancang dalam pintas kita menentukan bidang keberhasilan sebagai big idea. Berasaskan model TS25 iaitu 4 faktor utama, guru berkualiti, pemimpin berkesan, sokongan PABG dan komuniti, dan juga persekitaran pengajaran pembelajaran bermakna. Okey. Yang seterusnya, ini memerlukan pihak sekolah mengumpulkan data-data yang berkaitan, sama ada data yang sedia ada atau data tambahan daripada SWOT. Okay. Jadi bila tiga-tiga perkara ini kita lakukan, maka mulakan proses brainstorming melalui analytical, critical, systemic, convention, divergence, thinking dan sebagainya untuk menentukan keberhasilan. Okay. Dalam brainstorming ini perlu ada critical, kritik yang membina, kemudian bagi idea. Barulah dekat situ keberhasilan kita dapat kita lihat di mana kekurangan dan juga kekuatannya. Okey, yang kelima, langkah seterusnya tentukan bidang fokus, baseline ataupun TOV berdasarkan data sedia ada. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya masih lagi dalam pintas. Mari kita sama-sama imbas kembali. Okey, pelan strategik. Pelan strategik ni merupakan peran jangka panjang iaitu 3 hingga 5 tahun yang turut diiringi dengan pelan taktikal. Itu adalah pelan strategik. Kita dah bincangkan sebelum ini apa dia pelan strategik. Ini adalah untuk kita mengimbas semula apa yang telah diterangkan tadi. Okey, bagi pintas adalah alat bagi memacu penambahbaikan selari dengan pelan strategik. Okey, dan pintas itu juga mempamerkan semua perkara perancangan, pemantauan dan penilaian dalam satu sahaja muka surat. Okey, pintas juga memfokus kepada tindakan taktikal dan operasional jangka pendek dalam masa setahun dan ataupun kurang daripada setahun. Okey, sebab jangka masa untuk pintas ini adalah pendek, tidak seperti pelan strategik tadi. Okey. Kemudian pintas ini juga membolehkan kemajuan tindakan penambahbaikan dipantau dan dipacu berasaskan dapatan data ataupun dapatan evidence. Okey, untuk seterusnya kita melihat paparan pelan strategik versus pintas. Ini bukan satu perkara yang berbeza atau terpisah antara pelan strategik dan pintas. Okey, kalau kita lihat pelan strategik, sekolah mempunyai hanya satu sahaja pelan strategik dalam tempoh
yang digunakan antara 3 hingga 5 tahun. Meliputi berbagai bidang, iaitu dari segi akademiknya, co-curriculumnya, sahsiah muridnya dan yang lain-lain. Okey, plan strategi ini adalah plan yang disokong dengan plan taktikal setiap tahun untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan dalam plan strategi. Okey, dan plan strategi ini disokong dengan plan taktikal. Okey, saya ulang, plan strategi disokong dengan plan taktikal. Okey, dan plan taktikal diperincikan pula dengan plan operasi. Okey, itu adalah plan strategi. Dan pintas, apa itu pintas? Okey, pintas akan fokus kepada satu keberhasilan pada satu-satu masa. Okey, adakah pintas ni mempunyai bidang keberhasilan? Tidak. Okey, kita fokus kepada satu keberhasilan dalam satu masa. Okey, plan intervensi ini hanya akan memikirkan satu atau dua aktiviti dilaksanakan untuk mencapai bidang fokus yang ditetapkan. Okey, seterusnya, pintas, hasil aktiviti dapat dinilai dalam tempoh masa yang pendek. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan. Kita dah nampak hasilnya. Okey, untuk pintas ini pula, adakah program ataupun aktiviti pintas boleh mengambil masa dalam jangka masa setahun? Boleh, tetapi tidak digalakkan. Dah dijawab dalam slide ini, tidak digalakkan. Oleh itu, pihak sekolah perlu merancang perubahan yang boleh diukur selepas diberi sentuhan ataupun selepas buat intervensi. Jadi, daripada sini jelas menunjukkan bahawa plan strategik dan pintas bukan dua perkara yang terpisah, tetapi ianya saling berkaitan antara satu sama lain. Seterusnya, kita lihat contoh pintas berkaitan PDP yang berfokuskan guru, iaitu dalam KRA Guru Berkualiti. Okey, jadi dekat mana KRA Guru Berkualiti yang ada kaitannya dengan PDP berfokuskan guru? Okey, kita boleh lihat dalam mandat, iaitu dalam mandat kita ada pembelajaran abad 21. Okey, kemudian setelah melaksanakan pencambahan minda, guru masih kurang mahir, murid tidak aktifkan, pengurusan tiada tindakan, tiada bahan sokongan dan tiada bahan sokongan pembelajaran. Jadi kita buat percambahan minda berkaitan dengan perkara-perkara ini. Kita buat brainstorming, kenapa masih berlaku perkara-perkara ini. Okay? Kemudian keberhasilan boleh fokus kepada kualiti guru. Kerana apabila guru sediakan BBM ataupun alat bantu mengajar, guru mahir, maka pelaksanaan PDP akan berubah. Okey? Kemudian seterusnya, apa yang kita buat? Iaitu fokus kepada meningkatkan profesionalisme guru. Okey? Melalui LADA, PLC dan sebagainya dengan memberi teknik pembelajaran kooperatif dan menyediakan bahan. Bagaimana menyediakan bahan yang sesuai untuk PDP kita. Selepas diberi input pada guru, maka pihak pengurusan perlu memantau. Okey, memantau sama ada melalui learning walk, melalui pencerapan ataupun melalui semakan RPH. Pihak pengurusan bila dah buat pemantauan, kena buat penilaian. Jika masih belum capai, maka aktiviti ini perlu diteruskan. Okey? Dan pihak pengurusan perlu tahu sebab atau akibat kenapa kegagalan ini berlaku ataupun kenapa tak capai target. Jika telah capai, aktiviti ini perlu diteruskan atau
untuk kelestarian. Mana diteruskan untuk kelestarian dan mula merancang aktiviti seterusnya yang berkaitan atau isu lain yang dianggap kritikal. Okey? Seterusnya kita lihat contoh pintas berkaitan dengan kehadiran murid. Okey? Baik, daripada mana kita nak mengupas isu berkaitan kehadiran murid ini? Iaitu kita ada mandat. Mandatnya kita dapat daripada kehadiran sekurang-kurangnya 90% yang ditetapkan oleh pihak KPM. Okey? Kemudian kita buat brainstorming dengan eviden berasaskan data yang ada itu. Okey? Peratus tidak hadir, berapa peratus? Okey, kelompok mana yang tak hadir? Ada pola tak? Mengapa tidak hadir? Jadi kita perlu brainstormkan dan buat perbincangan. Okey? Kemudian, adakah betul kehadiran ini merupakan isu utama di sekolah? Adakah dia menyeluruh? Atau hanya sebilangan saja? Okey? Dan apa kesan kepada penambahbaikan sekolah? Okey? Dan seterusnya, bolehkah isu ini ditangani? Okey? Jadi, hanya anda saja yang dapat memastikan bidang keberhasilannya jika ini merupakan isu kritikal. Jadi, kemungkinan kenapa berlaku? Kita lihat dari segi kualiti gurunya. PDP berkesan, sokongan PABG dan komunitinya dan juga kepimpinan berkesan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja untuk tajuk submodul 2.2.2 berkaitan pelan strategik versus pintas. Setelah ini, kita akan terus ke tajuk seterusnya bagi submodul 2.2.3 berkaitan dengan kitaran data. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam konteks kitaran data, terdapat 5 perkara yang perlu diambil perhatian, iaitu yang pertama, bermula dengan mencari maklumat. Yang kedua, diikuti dengan mengumpul data. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi data. Yang keempat, bertindak. Dan yang akhir sekali iaitu menilai. Itu adalah circle ataupun kitaran bagi data. Kitaran data pertama adalah mencari maklumat. Kita kena tahu apakah maklumat yang kita hendak cari merujuk kepada bidang keberhasilan yang dipilih. KRA apa yang kita pilih dan kita nak cari maklumat ini, maklumat apa sebenarnya. Kita kena tentukan daripada awal lagi apakah maklumat yang kita kendaki daripada KRA yang kita pilih itu. Contohnya, katakanlah kita pilih KRA guru berkualiti. Apa yang kita nak cari di situ? Pertama, kita nak tahu tentang hasil yang dicapai. Contoh, skor kualiti PDPC guru melalui standard 4 SKPMG2. Di tahap mana guru kita ini sekarang? Adakah dia berada di skor 1, 2, 3 atau skor 4? Kemudian kita nak tahu tentang tahap kemahiran guru dalam PAK 21. Contohnya. Okay. Atau mungkin kita nak cari kolerasi kualiti guru dengan LMS SPM. Jadi, kita kena cari kualiti guru BM dan guru sejarah untuk kita kaitkan dengan LMS tadi. Sebagai nota untuk pengetahuan kita, sumber maklumat kita mesti mencukupi. Maklumat yang mencukupi
dan bermakna dalam menentukan keberhasilan kita. Jadi maklumat yang hendak dicari itu boleh dalam bentuk hasil yang nak dicapai atau proses kerja ataupun kapasiti yang menyumbang kepada bidang keberhasilan. Okey, itu untuk kitaran data yang pertama. Okey, bagi kitaran data yang kedua adalah berkaitan dengan mengumpul data. Apakah data yang perlu dikumpul untuk memperolehi perincian maklumat yang kita perlukan? Bila kita dah set maklumat apa yang kita hendaki, kita nak kumpul data tu dari mana? Di mana kita boleh dapatkan data tersebut. Dari mana data tu kita nak kumpul, dari mana kita boleh dapatkan data tersebut. Kita kena cari dari sumber data yang betul. Barulah maklumat kita itu betul. Contohnya tadi, kita nak lihat kualiti guru dalam PDPC. Jadi, kita kena gunakan data dari SKPMG2 Standard 4. Okey, dari situ pecah pula itemnya di mana yang kita hendaki. Item mana yang kita nak tengok? Sama ada 4.1, 4.2, 4.3 atau seterusnya. Kita akan perincikan satu persatu setiap item tersebut dalam standard grade itu. Barulah kita dapat kualiti guru mana yang sesuai. Dan kualiti itu kita kaitkan pula dengan pencapaian SPM. Apakah ada kolerasi antara kualiti guru dalam SKPMG 2 tadi dengan pencapaian LMS bagi kelas yang diajar. Jadi, data ini nak diperoleh daripada mana? Mungkin kita boleh dapatkan data daripada SAPS, ujian pengesanan ataupun data-data yang lain yang berkaitan. Dari situ barulah kita dapat melihat kaitannya tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kitaran yang ketiga, iaitu menganalisis dan menginterpretasi data. Analisis data adalah proses meneliti, menyusun atur, mengkategorikan dan juga mempamerkan data untuk menghasilkan maklumat bermakna dan membuat rumusan. Interpretasi data pula adalah proses mengaplikasikan data yang telah dianalisis dan dipersembahkan secara bermakna dalam menentukan perbezaan ataupun persamaannya, ataupun dalam menentukan jurang, sebab akibat dan keputusan yang mengambil kira daripada pelbagai faktor. Jadi, kita kena gabungkan analisis dan interpretasi ini. Bukan setakat ada data, tetapi kita kena terjemahkan data itu. Seterusnya kita pergi kepada menginterpretasi data. Iaitu yang pertama, kita kena melihat maklumat yang dipamerkan oleh data-data tersebut. Contohnya, subjek. Okay? Subjek mana? Peratus lulus mengikut subjek. Okay? Peratus LMS-nya, JPS-nya, TOV-nya, markahnya dan sebagainya. Adakah ia relevan? Adakah ia konsisten? Bagaimana trendnya? Gambaran keseluruhannya sama ada naik atau turun atau sebagainya. Okay? Itu yang pertama. Bila kita menginterpretasi data apa yang kita perlu lihat. Okay? Yang kedua, okay? Mengenal pasti masalah, isu atau jurang yang dihadapi
berdasarkan data tersebut. Di sinilah kita perlukan RCA ataupun root cause dan analisis. Okey, data sahaja tidak memberi makna kalau kita tak buat analisis secara root ataupun secara mendalam sampai kepada akar umbinya. Okey. Yang ketiga, seterusnya apa yang kita perlu dalam menginterpretasi data? Okey, yang ketiga, barulah kita beri penjelasan mengenai data yang dianalisis tadi. Okey, dan yang seterusnya, kemudian kita melihat data-data lain yang memberi input. Okey, selain daripada data yang tadi kita cari, kita juga perlu melihat data-data lain yang memberi input terhadap data tersebut. Ada tak data-data sokongan yang boleh kita gunakan untuk menterjemahkan lagi data yang kita ada? Mungkin kita boleh tengok dari segi headcount-nya, pencerapan PBD-nya, ya, ataupun apa-apa sahaja data, kemudian kita buat cross check di situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada kitaran data yang keempat, iaitu bertindak. Okey, dah ada data, dah analisis data, sekarang kita perlu bertindak atau membuat intervensi berdasarkan data tadi. Dalam proses bertindak ini, kita perlu yang pertama tentukan inisiatif ataupun strategi atau intervensi yang sesuai untuk dilaksanakan berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis tadi. Ingat, inisiatif atau intervensi yang kita buat bukan berdasarkan data yang telah dianalisis dan mestilah berdasarkan data yang dianalisis dan bukan berdasarkan data secara persepsi. Kerana apabila intervensi kita berdasarkan kepada data dan fakta, maka ia akan lebih tepat. Kita tahu masalah sebenarnya dan inilah yang akan meningkatkan prestasi akademik sekolah kita. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Okay. Jadi setelah itu kita sediakan perancangan tindakan kita dengan mengambil kira kaedah pemantauannya. Okay. Siapa pegawai yang bertanggungjawab, tempoh masa dan juga keperluan sumbernya. Ini kita gunakan pintas atau OPPM yang akan dipelajari dan didedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh rakan-rakan yang lain. Okey. Kita lihat seterusnya, melaksanakan tindakan dan mengumpul evidence terhadap tindakan yang dilaksanakan berpandukan kepada pemantauan dan pengawalan terhadap data tersebut. Berdasarkan rajah yang dipaparkan dalam slide, okay, yang pertama kita lihat pada maklumat focus area. Okay, kat situ ada maklumat kaitan dengan maklumat focus area. Jadi di situ kita dapatkan maklumat apa yang nak kita fokuskan. Okay, apa yang kita nak ukur dari segi kriteria kejayaannya atau sebagainya. Itu bila kita melihat pada fokus area itu. Okey, yang kedua, dapatan proses kerja. Okey. Berdasarkan paparan tu, kita ada dapatan proses kerja. Macam mana berlaku dapatan proses kerja? Okey. Jadi ini kita mungkin boleh lihat dari segi keberkesanan kerja atau proses kerja buat kita. Sebagai kepimpinan sekolah, kita pastikan keberkesanan kita dalam mengurus data ini. Okay. Yang ketiga, kita lihat di situ iaitu hasil pencapaian. Okay. Hasil pencapaian selepas kita membuat proses kerja kita.
Okey, di sini kita akan melihat hasil pencapaian. Hasil pencapaian itulah yang akan menjadi petunjuk pencapaian kriteria kejayaan kita. Okey, dan yang akhir, kita dapatkan maklum balas pelanggan supaya kita tidak kerja secara orang kata seronok sendiri ataupun secara syok sendiri. Dalam kita melaksanakan pemantauan berdasarkan 4 perkara tadi, kita kena buat refleksi. Adakah ia relevan? Adakah ia tepat dari segi pengukurannya? Adakah dia konsisten? Mencukupi dan bagaimana maklum balas yang kita terima daripada pelanggan kita. Okey? Akhir sekali dalam proses kitaran data ini iaitu yang kelima ialah menilai. Menilai iaitu pentaksiran proses adalah berdasarkan data pemantauan atau eviden pelaksanaan yang telah kita kumpulkan. Intervensi yang kita laksanakan tadi, maka kita nilaikan keberhasilannya. Kita nilaikan dari segi progres dan kemajuannya supaya kita dapat menentukan sama ada ia boleh dilaksanakan dengan baik tanpa ada banyak halangan atau sebagainya. Supaya data itu menjadi data yang bermakna dalam kita membuat keputusan. Akhir sekali iaitu dalam kitaran data kita merujuk kepada hasil dan refleksi penilaian. Pertamanya kita merumus sama ada untuk meneruskan perancangan tindakan sedia ada atau membuat modifikasi atau membuat tindakan pembetulan atau kita nak melakukan penambahbaikan. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meneruskan pengumpulan data untuk mentaksir kesan perancangan yang dilaksanakan berdasarkan bidang fokus yang ditentukan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja penerangan daripada saya untuk submodul 2.2.3 berkaitan dengan kitaran data. Untuk modul seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Puan Rozita binti Manas, SIP Partners PPD Pasir Gudang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Rohaida Abu Khairi, SI Partners PPD Kota Tinggi atas penyampaian slot submodul 2.2 tadi, iaitu submodul 2.21, 2.22 dan 2.23. Tamatlah sudah e-tutorial hari pertama pada hari ini dan kita akan berjumpa pada hari esok. Sekian, terima kasih.